Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Azizah binti Yusof akan mengajar kamu bab 1 ubahan. Okey. Hari ini kita nak belajar topik yang kedua iaitu 1.2 ubahan songsang. Okey. Standard pembelajaran hari ini ialah 1.21 menerangkan maksud ubahan songsang, 1.22 menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey. Ubahan songsang. Apakah maksud ubahan songsang? Ubahan songsang ialah pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang pada kadar yang sama atau sebaliknya. Maksudnya jika pemboleh ubah Y berkurang, pemboleh ubah X akan bertambah. Hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey, kita lihat contoh 15. Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jauh tu. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju puratanya. Okey. Masa 4 jam laju purata 10.5. 5 jam 8.4. 6 jam 7 km sejam laju dia. 7 jam 6 km sejam. Kalau 8 jam 5.25 jam. Maksud dia berlari. Dia berlari kalau masa dia 4 jam, laju dia berlari tu ialah 10.5 km sejam. Kalau masa yang berlari dia ambil 8 jam, laju purata dia hanya 5.25. So, lambatlah kan. So, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Jadi, kalau bertambah 2 kali ganda, dekat sini bertambah 2 kali ganda. Okey, maksudnya 4 darab 2, 8. Masa dia jadi 8. Jadi, kalau masa dia bertambah 2 kali ganda, dia punya laju purata akan berkurang 2 kali ganda. Tengok, 10.5 kena bahagi dengan 2 lah. 5.2. Dia akan berkurang 2 kali ganda. Okey, lihat pula. Apabila masa berkurang 1.5 kali ganda. Okey, 1.5 kali ganda. Dia berkurang, so 6 bahagi 1.5 kita akan dapat 4. Masa yang diambil, maka laju purata akan bertambah sebanyak 1.5 kali ganda. Okey, tengok. 7 darabkan dengan 1.5 kita akan dapat 10.5. Okey, kita lihat apakah maksud definisi ubahan songsang. Bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis sebagai Y berkadar songsang dengan 1/X. Ini ialah hubungan ubahan. Tapi apabila kita nak tulis dalam bentuk persamaan, ini anak ikan ni saya biasa sebut anak ikan. Y ditukar kepada anak ikan ni ditukar kepada sama dengan K. Kenapa K ni duduk atas? Sebab K darab 1 dapat K per X. So, bentuk persamaan. Ni dalam bentuk persamaan. Okey. Graf Y. Okey, di mana K ialah pemalar. Okey. So, graf Y melawan X ialah bentuk hyperbola. Manakala graf Y melawan 1/X ialah graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Dekat sini bermula daripada asalan maksudnya bermula daripada kosong-kosong. Okey, kita lihat
dia akan dapat garis lurus. Okey. Okey, contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dengan T. Okey. Bilangan pekerja 2 orang, masa yang diperlukan ialah 180 minit. 3 orang 120 minit. 4 orang 90 minit. 5 orang 72 minit. 6 orang 60 minit. Maksudnya, boleh tak? Boleh tangkap tak? Okey, maksud dia apabila pekerja kurang, masa nak siapkan perabot tu lambat. Kalau bilangan pekerja ramai, masa yang diperlukan untuk siapkan perabot tu akan lagi cepat. Nampak tu? Dia berubah secara songsang. Maksudnya X kurang, masa akan bertambah. T akan bertambah. Apabila T bertambah, X akan berkurang. Betul tak? Saya ulang balik. Apabila X berkurang, T akan bertambah. Apabila bilangan pekerja berkurang, masa akan bertambah. Apabila bilangan pekerja bertambah, masa akan berkurang. Okey, dengan mengira nilai XT dan X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian, tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol anak ikan dekat situ. Okey, kita lihat penyelesaian. Okey, XT kan? X darab T, kita akan dapat 360. 2 darab 180, 360. 3 darab 120, 360. Semuanya X darab T nilai yang sama. Tapi untuk X kuasa 2 darab T, 2 kuasa 2 darab 180, kita dapat 720. 3 kuasa 2 darab 120, kita dapat 1080. Nampak tak? Dia punya nilai ni, berubah. Nampak? Tapi apabila XT, dia punya nilai 360 ni sentiasa sama. Jadi dekat sini nilai XT ialah pemalar, manakala nilai X kuasa 2T bukan pemalar. Jadi kesimpulan di sini ialah T berubah secara songsang dengan X, iaitu T berubah secara songsang dengan dengan X. Macam ni lah, tulis dia macam ni. T anak ikan 1/X. Contoh 17. Okey, dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey, dia bagi dekat sini X 2, Y 8, X 4, Y 4, X 5, Y 3.2, X 10, Y 1.6. So, awak nak buat macam mana? Awak perlulah cari 1/X dahulu. Jadi 1/2 dapat 0.5. 1/4 dapat 0.25. 1/5 0.2. 1/10 sama dengan 0.1. Y dia ialah tetap. Kemudian awak lukis graf Y melawan 1/X.
X. So, awak buat macam ni, dia punya skala 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Yang ni 2, 4, 6, 8, 10. So, awak akan lihat dapat keputusan dia ialah dapat satu garis lurus yang bermula daripada asalan. So, graf Y melawan 1/X menunjukkan satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Jadi kesimpulan di sini, Y berubah secara songsang dengan X. Contoh 18. Diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. So, kita tulis Y berubah secara songsang. Y berubah secara songsang dengan X. So, kita tulis hubungan dia macam mana? Y anak ikan 1/X. Kemudian, tuliskan hubungan yang ke atas ni tadi. Hubungan yang dekat atas ni tadi kepada sama dengan K. Anak ikan ni kita tukarkan kepada sama dengan K. So, Y sama dengan K/X. Macam mana tiba-tiba satu ni boleh berubah kepada K? Maksud dia dekat sini, Y, kan kita dah belajar Y 1/X kan? So, anak ikan ni kita tukar kepada sama dengan K. Y sama dengan K darab 1/X. Kemudian, K darab 1 dapat K. So, dapat K/X. Macam itulah kejadiannya. Kita tulis dalam bentuk persamaan. Okey. Jadi, awak gantikan nilai Y sama dengan 3 dan nilai X sama dengan 0.25 dekat sini. So, dalam persamaan, jadi awak kira lah K sama dengan 3 darab 0.25. Dapatlah 0.75. Okey. So, persamaannya ialah ungkapan Y dalam sebutan X pula ialah Y sama dengan K kita ialah 0.75. So, Y sama dengan 0.75/X. Okey, B pula. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi, kita tulis Y anak ikan 1/X. 1 punca kuasa 2 bagi X. Okey, kemudian sama juga. So, tulis je Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Kemudian, Y gantikan nilai Y dan nilai X ke dalam persamaan kita tadi. So, Y kita ialah 3. X kita ialah 0.25. So, K sama dengan 3 darab punca kuasa 2, 0.25. So, kita dapat nilai K ialah 1.5. Maka, ungkapan Y dalam sebutan X ialah Y sama dengan 1.5 per punca kuasa 2. Okey, dekat sini ada tip bestari dekat sini. Kalau awak lihat dekat dalam buku teks ada. So, memang saya ambil dekat buku teks. So, macam mana kita nak tulis dalam bentuk hubungan. Okey, yang pertama, Y berubah secara songsang dengan X. So, awak tulis Y anak ikan 1/X. Kalau Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X, Y beranak ikan 1/X kuasa 2. Dia mesti 1/1/. Sebab ini secara songsang. Okey, kalau kuasa 3 sama juga. Punca kuasa 2X dan punca kuasa 3X. Macam itulah. Okey.
Okey, kita tengok contoh 19. Tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek, iaitu D. Diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15N apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Okey, kita lihat dekat sini. Okey. Kita lihat dekat sini. F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek, iaitu D. Tengok. F berubah secara songsang dengan kuasa 2, apa dia? D. So awak tulis macam ni. F anak ikan bila songsang aja mestilah 1 per. Bila dia kata berubah secara songsang mestilah 1 per. Okey, 1 per D kuasa 2. Okey. 1 per D kuasa 2. So, kita tuliskan hubungan tersebut yang dekat atas tu dalam bentuk persamaan. So, kalau bentuk persamaan, awak tulis di atas dia K. So, F sama dengan K per D kuasa 2. Kemudian, gantikan nilai F dan nilai D ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai K. So, nilai D kita ialah 15. Nilai F kita, tarikan graviti kita ialah F kita ialah 15 Newton dan D kita ialah 1.2 cm. So, awak gantikan, masukkan dalam ni. So, K sama dengan awak akan dapat 21.6. So, dah dapat. Awak tulis semula, kesimpulannya ialah awak tulis semula F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Okey, contoh yang terakhir, contoh 20. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Ni dah jelas. So, awak tulis saja P anak ikan 1 per Q. Kemudian, jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, hitungkan nilai P apabila Q sama dengan 1.6. So, awak dah tahu hubungan dia, senang aja, dia terus je P berubah secara songsang dengan Q. So, awak tulis the direct aja, dia tak ada cerita panjang-panjang. So, P anak ikan 1 per Q. Cikgu kata kalau secara songsang aja, mestilah awak tulis 1 per. Okey. So, awak tuliskan dalam bentuk hubungan tersebut dalam bentuk persamaan. So, 1 tu tukar saja kepada K. So, P sama dengan K per Q. Kemudian, gantikan nilai P sama dengan 2, Q sama dengan 7. So, awak akan dapat K sama dengan 14. Jadi, awak punya ungkapan P dalam sebutan Q ialah P sama dengan 14 per Q. Okey, settle yang tu. Jadi, kita nak cari nilai P apabila Q sama dengan 1.6. So, awak tulislah. Apabila Q sama dengan 1.6, awak gantikan dalam persamaan kita tadi. So, 14 bahagi 1.6, awak akan dapat 8.75. Okey, ini dapat jawapan dia. Kita ada langkah alternatif. Langkah alternatif ni ialah perkadaran. Kita gunakan perkadaran. P1, Q1 sama dengan P2, Q2. P1 kita apa? 2. Q1 kita tu 7. P2 kita dekat sini tak ada ke? P2 ialah apa yang kita nak cari. Inilah P2. P2 darab Q kita ialah 1.6.
So, senang macam ni. So, P2 sama dengan 2 darab 7 bahagi dengan 1.6. 1.6. So, awak akan dapat 8.75. So, terpulanglah pada awak nak buat cari yang mana yang mudah bagi awak asalkan dapat jawapan. Yang penting dekat sini, faham. Okey, sekian saja. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye.